Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, saya nak tanya, dalam Islam selain berbekam, betul ke ada cara rawatan lain bernama Al-Fasdu? Mohon pencerahan. Wallahu ta'ala alam. Dia disebut sebagai Al-Fasdu. Alif Lam Fa Sad Dal. Al-Fasdu. Al-Fasdu. Al-Fasdu termasuk di dalam rawatan yang dibenarkan di dalam Islam. Al-Fasdu, saya ulang lagi sekali. Al-Fasdu termasuk di dalam rawatan yang dibenarkan di dalam Islam. Kebanyakan para ulama yang membenarkan Al-Fasdu kerana dia termasuk di dalam sejenis, dia termasuk dalam hijamah. Dia termasuk di dalam kategori berbekam, di mana sedikit perbezaan di antara Al-Fasdu dan Al-Hijamah, di mana Al-Hijamah kita menghimpunkan darah di sesuatu tempat yang kita maksudkan. Kita nak keluarkan darah di sesuatu tempat, lalu kita buat sedutan, kita sedut, kita himpunkan darah pada bahagian tu, kemudian kita keluarkan darah pada bahagian yang dimaksudkan. Tetapi Al-Fasdu berdasarkan semakan saya, iaitulah cara perubatan yang beri tumpuan kepada urat-urat tertentu. Lalu mereka himpunkan darah. Saya pun tak pasti bagaimana mereka lakukan, tetapi dia fokus kepada urat tertentu. Dikeluarkan darah dari urat tertentu. Manakala berbekam, dia himpunkan darah pada tempat tertentu dan dikeluarkan darah. Itu perbezaan antara Al-Fasdu dan Al-Hijamah. Para ulama mengharuskan cara rawatan Al-Fasdu dan Al-Hijamah. Kita tak perlu kata, ataupun kita tak boleh kata cara perubatan Islam. Kita tak boleh kata cara perubatan Islam. Sebaliknya kita kata cara perubatan itu cara perubatan yang diiktiraf di dalam Islam, yang diharuskan di dalam Islam. Seperti mana berbekam, Nabi SAW sendiri pernah berbekam, dan Nabi pernah membayar upah kepada orang yang bekamkan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu, Al-Fasdu salah satu cara perubatan yang dibenarkan di dalam Islam. Akan tetapi, seperti mana perubatan-perubatan yang lain, dia bergantung kepada mudarat dan manfaat. Barangkali Al-Fasdu sesuai pada sesuatu tempat, tidak sesuai pada tempat yang lain. Sesuai pada satu iklim, tidak sesuai pada iklim yang lain. Maka itu perlukan kajian. Jika kajian moden mendapati perubatan secara Al-Fasdu ataupun perubatan secara berbekam dan seumpamanya boleh mendatangkan mudarat pada cuaca tertentu, pada iklim tertentu, maka perkataan pakar perubatan dalam masalah ini diambil kira. Sebab itu penting dalam kita membuat kategori, kita mengkategorikan perubatan. Perubatan ni adalah perubatan yang diiktiraf di dalam Islam, bukan perubatan Islam. Itu ada beza tu. Sebab apa saya kata begitu? Kerana berbekam dan Al-Fasdu perubatan yang telah ada sebelum dari kelahiran Nabi Muhammad SAW lagi. Nabi datang, Nabi mengiktiraf perubatan itu, menunjukkan perubatan itu harus, perubatan itu boleh. Kerana itu bila kita kata dia harus dan boleh, maka dia bergantung sejauh mana mudarat dan manfaat. Dan dia juga perlu dirujuk kepada pakar, orang yang berkeahlian dalam perubatan tu. Pada zaman kita dah tentulah pakar perubatan. Bukti yang kuat dalam masalah ni perlukan rujuk kepada pakar, iaitulah tentang madu, di mana keberadaan madu lebah sebagai syifa disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis yang sahih. Akan tetapi hadis membuktikan perlu rujuk kepada pakar juga. Bukan bermaksud kita minum madu ikut dan saja, bukan maksud begitu. Kerana di dalam Sahih Bukhari ada hadis yang menunjukkan ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia mengadu kepada baginda saudara dia yang sakit cirit-birit. Lalu Nabi suruh perintahkan lelaki itu supaya bagi tahu saudara dia minum madu. Kemudian dia bagi tahu kali pertama, dia datang kali kedua kepada Nabi, dia kata dia tetap cirit-birit lagi. Kemudian kata Nabi suruh dia minum kali ketiga, kali kedua. Dia datang selepas tu mengadu kepada Nabi, masih belum sembuh. Nabi suruh dia minum madu lagi. Sehinggalah kali yang keempat baru saudara dia sembuh dari cirit-birit. Maka kata para ulama, antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu menunjukkan perlu ada dos tertentu. Kali pertama minum
tak berjaya, kali kedua tak berjaya, kali ketiga baru berjaya, kata Ibn Hajar itu menunjukkan dia memerlukan dos tertentu. Itu dalam masalah madu. Sekalipun madu itu dinyatakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran syifa, penyembuh bagi penyakit, tetapi dia tetap perlu ada dos tertentu. Kata Ibn Hajar, hadis ini menunjukkan tidak mustahil jika terlebih dos menyebabkan boleh mendatangkan mudarat kepada orang yang sakit tersebut. Kerana itu perkara yang berkait dengan perubatan, dia adalah mesti dirujuk kepada pakar. Bukan orang yang kita tak kenal pasti latar belakangnya boleh sebut ikut suka dia. Itu salah sama sekali. Dalam semua bab perubatan, asasnya adalah mesti dirujuk kepada pakar. Wallahu a'lam.